الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin, inayah dan pertolongan Allah kita dapat hadir mengisi ruang dan masa dengan amalan yang sangat mulia ini, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kesibukan kita dalam menguruskan urusan kehidupan dunia ini tidak menghalang dan menjauhkan kita daripada majlis ilmu. Wa tazawwadu, Al-Quran menyebut, dan mencari bekalanlah oleh kamu, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa. Kita akan sambung membaca daripada kitab kita Bidayatul Hidayah yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita sampai kepada bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh pada muka surat 77. 777. Ini ong ni. 777. Bab yang ketujuh pada muka surat 77, iaitu berkaitan dengan adab berpuasa. Adabus siyam. Adab berpuasa. Okey, kita akan tengok malam ini perbincangan berkaitan dengan puasa. Tapi Al-Imamul Ghazali rahimahullah, dia bukan bincang hukum fiqh berkaitan dengan puasa ni, tapi menarik apa yang dia cerita tentang falsafah ataupun hikmah yang berkait dengan puasa. Kita baca sikit, kemudian kita buat syarahan ataupun ulasan. Tidak sepatutnya kamu hanya membataskan ibadah puasa pada puasa Ramadan semata-mata, lalu kamu meninggalkan perniagaan melalui amalan-amalan sunat dan meraih pelbagai darjat yang tinggi di syurga Firdaus. Akhirnya kamu akan menyesal tak kala melihat kedudukan mereka yang selalu berpuasa, sebagaimana kamu melihat ke arah bintang-bintang yang berkerlipan ketika mereka berada pada darjat illiyin yang tertinggi. Pada rangkap muqaddimah ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menekankan tentang ibadat puasa sunat. Kata beliau, tidak sepatutnya, tidak sewajarnya kita hanya menghadkan ataupun berpada semata-mata bergantung kepada ibadat puasa wajib, iaitu Ramadan. Janganlah kita menjadi golongan, kata Al-Imamul Ghazali, yang hanya mengenal puasa, yang hanya bertemu dengan puasa itu apabila masuknya Ramadan. Seakan-akan 360 hari setahun penuh
kita tidak ada langsung ruang dan masa untuk kita berpuasa melainkan hanya Ramadan. Tidak juga pada Ashura, tidak juga pada Arafah, tidak juga pada hari-hari putih. Seakan-akan kita telah puas, kita telah merasa cukup sekadar puasa di dalam bulan Ramadan. Al-Imamul Ghazali mengajak kita. Al-Imamul Ghazali cuba melatih kita untuk apa? Menambah puasa-puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dengan puasa-puasa sunat yang lain. Jadi pada malam ini saya cuba nak mengajak tuan-tuan. Saya tahu sebahagian daripada kita sangat rajin, sangat kuat, sangat istiqamah, sangat komitmen, sangat berpegang, rajin duk buat puasa sunat ni. Jadi kita nak bagi semangat pada yang belum lagi terbuka pintu hatinya, yang belum lagi ada kesempatan, kerana dalam usia kita yang sekarang ini sudah mencecah puluhan tahun, 30, 40, 50, sewajarnya, sepatutnya kita sudah melazimi ibadat puasa sunat. Tuan-tuan hadirin mukminin, di antara besarnya puasa ini, bukan sahaja Ramadan tetapi termasuk juga puasa sunat. Ini beberapa poin yang saya ingat tuan-tuan perlu note, perlu tulis, perlu ingatlah. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Ini poin, fakta yang sangat penting. Kerana hadis ini menjadi tunjang, menjadi pokok yang paling besar mengangkat ibadat puasa berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Apabila kita membaca hadis ini, kita memahami hadis ini, kita mendengar huraian para ulama berkaitan dengan hadis ini, kita akan rasa betapa rugi, betapa malang, menyesalnya kita apabila kita tak boleh untuk melakukan ibadat puasa. Sangat rugi. Mari kita dengar dan mari kita hayati hadis yang sangat mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman. Jadi hadis ini kalau kita tengok kepada ta'rifnya, dia termasuk dalam kategori hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kata-kata Allah. Qala Allah, tetapi dia bukan Al-Quran. Itu secara mudahnya. Maksudnya apa? Al-Quran, perkataannya, lafaznya, ayatnya, maksudnya, teksnya 100%, 100% daripada Allah. Macam mana Allah sebut, macam mana sampai dekat Nabi, macam tu dia bagi tahu kat kita. Ini secara mudah, ta'rif yang paling senang. Al-Quran 100% kesemuanya mari daripada Allah. Dia berbeza dengan hadis qudsi. Dan tuan-tuan kena ingat, walaupun dia hadis qudsi, tetapi bukan semua hadis qudsi mesti sahih. Hadis qudsi pun tak terjamin, tak ada yang palsu. Sebab yang terjamin, yang terselamat, terpelihara hanyalah Al-Quran. Jadi kalau orang kata ni hadis qudsi, belum tentu sahih. Belum tentu sahih. Hadis qudsi itu kategori jenis dia hadis qudsi, iaitu maksud kontennya daripada Allah, tetapi apabila Nabi cerita kepada kita, dia menggunakan bahasa dia, ayat dia, teks tu daripada Nabi, tapi maksud kandungan tu, konten dia tu daripada Allah. Ini secara mudahlah, walaupun sebenarnya para ulama hadis berbeza tentang takrif hadis kursi ni, kan? Tapi secara mudahnya, bila kita dengar qala Allah, dia tak semestinya Quran. Qala Allah ni bermaksud Allah berfirman. Boleh jadi Quran, boleh jadi hadis kursi. Tapi dalam bab ini hadis kursi lah. Dan hadis kursi ini kategorinya sahih.
Sahih kerana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa dia yang Allah Ta'ala sebut? Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, atau kama qala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, dan kata para ulama, besarnya puasa ini Allah yang sebut, bukan Nabi. Dia tak kata qala Rasulullah, tapi qala Rasulullah, lepas tu qala Allah. Nampak? Berkatalah Rasulullah, berkatalah Allah. Ataupun dalam bahasa kita Melayu, bersabda Rasulullah, bahwasanya Allah berfirman. Allah sebut langsung berkaitan dengan puasa. Kata Allah, setiap amalan anak Adam lahu, baginya. Setiap amalan anak Adam baginya, lahu, baginya. Apa dia amalan anak Adam? Salat, zakat, haji, baca Al-Quran. Apa lagi tuan-tuan punya ibadat? Banyak Kesemua, kullu, semua itu lahu, bagi mereka, untuk mereka. Illa siyam, tapi dia ada istisna, kecuali satu saja. Hanya satu sahaja daripada amalan-amalan anak Adam yang mereka lakukan bukan untuk mereka, tetapi untuk aku. Apa dia? Illa siyam, melainkan puasa. Sagi saya akan hurai pada tuan-tuan apa yang dimaksudkan oleh para ulama tentang puasa untuk aku. As-siyamu li, Tuhan kata puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku sahaja yang layak membalasnya. Hadis ini tuan-tuan sangat besar faedahnya. Bagi orang yang baca hadis ni, dia akan merasa satu rangsangan, semangat untuk dia melakukan puasa. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, sepatutnya dalam usia kita ini, kita ambil peluang, ruang yang ada, kita cuba jadikan puasa ni satu kelaziman untuk kita. Sekali saya nak syarah kat tuan-tuan. Satu, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ketika dia syarah maksud hadis ini, dia bawa lebih kurang dalam syarah dia, ahlul ilm di kalangan para ulama menafsirkan maksud puasa untuk aku itu ada lebih kurang 10 makna. Dan sekejap lagi kita akan pergi pada 3-4 makna. Ada lebih kurang 10, sekurang-kurangnya 10 makna kepada hadis ini. Maksud apa? 10 apa? Kenapa tuan-tuan, kenapa hanya puasa, bukan salat, bukan zakat, bukan haji? Ini persoalan yang sangat menarik. Dalam banyak ibadat yang semuanya kita lakukan ikhlas kerana Allah, Allah tidak menyebut untukku, tetapi dia mengkhususkan ikhtisas, hanya semata-mata puasa. Tuan-tuan kena tahu, saya kena tahu, kita semua kena tahu. Sebab apa? Sebab Tuhan menyebut tentang keistimewaan puasa. Kita sebagai hamba dia yang sentiasa cuba mendekatkan diri dengan dia. Saya sebut dalam beberapa kuliah yang lepas, beberapa malam yang lepas, kita kata apa? Bila kita sayang kepada seseorang, kita akan cuba korek rahsia. Kita akan cuba cari apa yang boleh kita buat untuk bagi dia suka kat kita.
kita berkenan dengan satu orang perempuan ke, kita berkenan dengan satu orang lelaki-lelaki ke, kita cuba nak dekat dengan dia, kita cuba nak rapat dengan dia, macam mana? Kita mesti buat benda yang dia suka. Bila kita buat benda yang dia suka, itu akan menjadi punca kasih dia pada kita. Demikian tuan-tuan, kita orang Islam, hamba Allah yang sentiasa doa untuk nak dekat dengan Allah, yang sentiasa melakukan amalan untuk hampir dengan Allah, kita cuba nak tahu apa yang Tuhan suka. Bila kita buat benda ni, Tuhan pun dekat dengan kita. Apa dia tuan-tuan? Salah satunya dia kata, yang sangat dia suka, yang sangat dia kasih, puasa. Dan mari kita tengok apa yang dihuraikan oleh para ulama tentang maksud as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Satu, tuan-tuan, kalau kita tengok huraian para ulama, satu, setiap amalan, ni saya nak tanya kat tuan-tuan, pasal tuan-tuan ni penuntut ilmu, mesti ada maklumat punya. Setiap amalan, Allah sebut kadar pahala. Kadar pahala. Tuan-tuan ready? Keluarkan segala maklumat, ilmu, ceramah, kuliah, tazkirah yang tuan-tuan dengar ni, supaya nak boleh jawab soalan saya ni. Waktu ni kita nak guna ni. Kan? Macam tuan-tuan baca buku lah, study apa semua, mari periksa, nak muntah keluar balik apa yang kita dengar tu. Kan? Dia sebab apa? Kita nak muntah. Orang bila dia nak muntah, dia kena makan dulu baru dia boleh muntah. Kan? Kalau dia tak makan apa, dia duduk pergi jolok, tak ada apa nak keluar. Kan? Jadi sekarang ni kita nak tengok apa input yang ada untuk tuan-tuan keluarkan. Allah Azza wa Jal, dia sebut setiap amalan ada kadar pahala dia. Ada kadar pahala. Maksudnya apa? Berapa banyak dia bagi. Saya nak memudahkan tuan-tuan, nak bantu bagi boleh jawab, nak bagi syafaat ni. Dia bermula dengan kadar 10. Dia bermula dengan kadar 10. Setiap ibadat yang tuan-tuan buat, Tuhan tidak pernah balas 1. Dia balas 10. Kadar pulangan, reward, ajr. Dia panggil ajr. Kan tuan-tuan baca dalam surah At-Tin, dalam ayat-ayat yang lain pun ada kan? Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajr. Ajr tu apa? Ganjaran, reward, ujur. Dia bermula dengan 10. Dia boleh pergi sampai maksimum berapa? Dalam setiap amalan dia pergi sampai berapa tuan-tuan? Dia pergi sampai 700 dha'f, 700 kali ganda. Dia start daripada 10, dia boleh naik, dia boleh pi sampai 700. Tuan-tuan semayang tadi, tuan-tuan semayang maghrib 3 rakaat tadi, boleh jadi tuan-tuan dapat 400, boleh jadi 500, boleh jadi 700, boleh jadi 300, boleh jadi 20, boleh jadi, tapi dia tak kurang pada 10 lah. Kalau kurang daripada 10, ini teruk kan? Dia berbeza-beza. Tapi Nabi sebut, Allah dalam riwayat Muslim, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanah 10 amthaliha ila 700 da'f. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam, Tuhan sebut dalam riwayat Muslim, yudha'aful hasanah, diberikan ganjaran pahala sebanyak 10 ila 700 da'f, hingga 700. Kita buat satu,
kita boleh dapat 10 hingga 700. Kadarnya ditentukan. Illa sum, yang tak masuk dalam kadar tersebut, yang tak masuk dalam kadar 10 hingga 700 itu hanya puasa. Puasa ini, kalau tuan-tuan rajin baca Quran, mesti jumpa. Perkataan ni mesti jumpa. Kita tak payah test lah. Masing-masing tahu. Perkataan yang selalu Allah ulang. Kerap. Pasal itu kalau orang rajin, dia akan kerap jumpa. Bighairi hisab. Allah rajin ulang perkataan bighairi hisab. Tuan-tuan jumpa tu pun tidak? Bighairi hisab. Bighairi hisab maksudnya apa? Pembalasan tanpa limit. Ghair tak ada. Hisab hak. Allah kata dia akan membalas ganjaran pahala kepada hamba yang melakukan amalan tersebut bighairi hisab. Kalau dia guna perkataan bighairi hisab, dia tak masuk dalam 10 hingga 700 tadi. Kita tak tahu kadar dia. Amalan apa? Satu ya. Satu je amalan tu. Amalan tu saja yang bighairi hisab. Amalan lain tak ada. Haji pun tidak, puasa, haji pun tidak, zakat pun tidak, salat pun tidak. Bighairi hisab, hanya merujuk kepada puasa. Bighairi hisab. Kalau tuan-tuan buka tafsir, dia tengok apa dia tafsir perkataan amalan bighairi hisab, puasa. Saya nak bagi bukti kat tuan-tuan. Satu perkataan bighairi hisab dalam Quran yang membawa maksud puasa seperti mana yang ada dalam tafsiran para ulama. Tuan-tuan tengok surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10. Tuan-tuan boleh cek. Allah guna perkataan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah guna perkataan apa? Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya Allah mewafatkan, yuwaffas sabirun, mencukupkan orang-orang yang sabar dengan kadar pahala. Ajrahum. Allah mencukupkan pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada kadar batasan. Tuhan guna perkataan apa? Tuhan sebut golongan mana? Innama yuwaffa as-sabirun. As-sabirun. Siapa dia as-sabirun? Orang-orang yang sabar. Sabar merujuk kepada apa? Sabar ni merujuk kepada ibadat apa tuan-tuan? Tak ada ibadat lain dah. Tengok. Walaupun dia tak guna perkataan, kalau as-sabirun orang-orang yang berpuasa, kalau orang yang sabar, kalau orang yang berpuasa as-saimun. Pasal itu kita pun pelik juga orang kita ni. Orang pi haji balik mai dia panggil apa? Haj. Haj ni maksud apa? Orang yang melakukan haji. Patutnya kalau kita buat haji, orang panggil haji, semua kita kena panggil sama. Orang yang semayang, musalli, tuan-tuan semayang, kita panggil ya musalli. Tuan-tuan tak pergi haji lagi, tak boleh buat haji, tak boleh buat al-hajj. Tuan-tuan dah semayang, boleh buat musalli. Musalli ramli. Dia kata saya tak pergi haji, saya pergi umrah. Mu'tamir. Mu'tamir. Okay, tuan-tuan balik daripada umrah, orang panggil haj. Bukan haji, umrah. Mu'tamir. Hang panggil aku mu'tamir. Tuan-tuan bayar zakat tak? Bang Usuk bayar zakat. Yang lain saya tak tahu. Bayar zakat kita panggil apa?
muzakki. Orang yang bayar zakat, muzakki. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang bayar zakat, kalau dia panggil nama tuan-tuan, "Oi Man, cermat sikit. Aku bayar zakat tau. Hang kena panggil aku muzakki Man." Natang apa pula dah ni muzakki ni? Muzakki orang yang membayar zakat. Pasal potang haji kita pergi panggil? Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kita ni jenis turut. Dah orang buh, kita pun buh. Dia kata salah ke ustaz? Tak salah. Pasal apa? Selagi mana gelaran itu gelaran yang baik, Tuhan tak haramkan. Jangan panggil hok buruk sudah. Selagi mana panggil, kalau orang tu tak pergi haji, boleh tak kita panggil? Boleh. Dia jadi apa? Dia jadi doa. Haji. Kan ada saya bawa satu orang dia pergi Mekah. Arab dia panggil, "Ya Haj, Haj, Haj." Hei, aku mai buat umrah ni bukan haji. Dah tak apalah, dia doa. Kan? Tapi saya nak habang ya, kalau orang puasa, kita tuan-tuan puasa, dia panggil saim. Saim, orang yang berpuasa. Maksudnya dalam syariat dia tak suruhlah kita panggil gelak ni. Kan? Tapi budaya kita panggil ni tak apa, panggil je lah. Cuma janganlah sampai kita susah hati orang tak panggil kita. Kan? Susah hati lah orang tak panggil dia haji. Kan? Dia rasa macam tak lengkap dunia ini. Kan? Tak lah. Panggilan tu bagus lah, tapi dia taklah sampai Tuhan suruh panggil. Kan? Okey. As-sabirun, dia rujuk kepada apa? Dia rujuk kepada orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ni, dia tidak ada satu kadar tu, hanya Tuhan saja yang tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Tuan-tuan, satu orang tanya Sufyan bin Uyainah. Tuan-tuan tolong ingat elok-elok perkataan ni. Orang tanya kepada Sufyan bin Uyainah. Ni saya nak baca perkataan dia ni supaya nak bagi kita semangat sikit. Orang tanya dia tentang hadis apa? Hadis puasa tadi. Hadis as-siyamu li wa ana ajzi bih. Masalah pula tak kenal Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah guru kepada Al-Imamul Bukhari. Sebab itu apabila Al-Bukhari bawa sanad dia dalam Sahih Bukhari, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan tu mana? Sufyan bin Uyainah. Tak apalah tak kenal dia pun, kenal Bukhari. Bukhari mengaji dengan dia. Sakanlah. Saya Bukhari pun tak kenal. Jam, kita tak tahu nak cerita aku mana. Sufyan bin Uyainah, orang tanya dekat dia. Perkataan berkait dengan apa? As-siyamu li wa ana ajzi bih. Ya Aba Muhammad, fima yarwihi an-nabi an rabbih azza wa jal, kullu amal bani adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Orang tanya dekat Sufyan bin Uyainah. Orang tanya apa? Ya Aba Muhammad. Aba Muhammad ni dia punya kunyah dia. Kunyah ni gelaran lah. Bapa Muhammad. Wahai Bapa Muhammad. Bapa Muhammad. Nama dia Sufyan bin Uyainah. Dia kata fima yarwihi an-nabi an rabbih. Apa pandangan hang atau apa syarah, huraian, maksud yang Nabi ambil daripada Tuhan dia? Orang mari tanya dia pasal apa? Dia ilmuwan hadis, dia jago hadis. Sebab itu Bukhari mengaji dengan dia. Sufyan bin Uyainah, sakan hebat dia. Kata dia bertanya dia apa? Tuhan sebut dekat Nabi setiap amalan itu bergantung kepada kullu amal, setiap amalan lahu, bagi mereka, illa saum. Pasal apa Tuhan kata kecuali puasa? Kata dia, faqala Ibnu Uyainah, hadha min ajwadil ahadith wa ahkamiha idza kana yaumul qiyamah yuhasibu Allahu azza wa jalla 'abdah
'abdahu wa yuaddi ma 'alayhi min al-madhalim min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa as-sawm fayatahammalu Allahu 'an ma baqiya 'alayhi min al-madhalim wa yudkhilhu bis-sawm al-jannah. Tuan-tuan, subhanallah. Kata Sufyan, yang dimaksudkan oleh Allah puasa itu untuk aku, yang lain bukan untuk aku, untuk mereka, tapi puasa itu untuk aku. Kata Sufyan macam ni, esok bila kita mati, kita akan bangkit di padang mahsyar. Betul atau tidak, tuan-tuan? Kita akan bangkit di padang mahsyar. Bila kita bangkit di padang mahsyar, di antara benda yang kita akan lalu apa dia? Apa? Qisas. Siapa ada buat naya ke orang, siapa ada benda tak selesai dengan orang, siapa ada mengata ke orang, siapa ada fitnah dekat orang, tuduh dekat orang, ambil harta orang, menipu dan sebagainya, dia akan mari. Betul tak? Nabi kata, Nabi tanya sahabat, mal muflis? Hampa tahu tak siapa dia yang paling bankrupt, orang yang muflis? Dia kata laisa dirham wala dinar, orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, orang yang tak ada duit. Nabi kata tak, itu bukan maksudnya, itu bukan yang aku tanya. Orang yang muflis, siapa dia? Orang yang mari kepada Allah, orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, dia membawa pahala salat, dia membawa pahala zakat, pahala sedekah, dia bawa pahala banyak. Pahala dia banyak. Pahala dia banyak. Artinya di dunia dia orang yang sangat kuat buat amalan. Rajin. Pasal itu jangan pelik orang yang rajin semayang buat benda tak elok. Dia kata, ustaz, dia tu semayang tapi muhung. Contoh, ustaz, dia tu semayang tapi jahatlah, mengata, mengumpat, fitnah dan sebagainya. Kan? Ni. Dia bodoh kata ni orang semayang ni, duk buat tak ketahuan hala pula ni. Duk apa? Macam-macam lah saya dengar kan. Sakan lah orang duk semayang lah ni. Duk buat onar. Jaga. Kita nak bagi ingatan. Kita nak bagi amaran awal-awal. Negeri ini ada rajanya. Negeri ini ada pemerintahnya. Negeri ini ada undang-undangnya. Diam, jangan disangka takut. Diam, jangan disangka kita tak ada. Kata orang, jangan bangunkan apa? Fitnah yang tidur. Kita bagi amaran. Sabar itu ada tahapnya. Jika Umar bangkit untuk mempertahankan Allah dan Rasulnya, kita kata ahli sunnah wal jamaah menyatakan ketaatan penuh kepada pemerintah, dan kita akan mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita buat bagi elok. Apa pemerintah kata? Dengar dan patuh. As-sam'u wat ta'ah. Dengar dan patuh. Nabi suruh dengar dan patuh. Ahli sunnah apa? Bantah. Yang bantah pemerintah ni siapa dia? Ahli punah wal ranah. Ahli sunnati wal jamaah, Khalid ibn al-Walid. Ahli sunnah dengar dan patuh. As-sam'u wa ta'ah, ahli sunnah. Lepas itu kita ajak ahli sunnah. Apa yang pemerintah buat, sehingga disebut dalam hadis, wa in daraba, kalau dia pukul kamu, kalau dia ambil harta kamu, dengar dan patuh. Doakan yang baik untuk pemerintah. Taat. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap manusia itu masuk ke dalam syurga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Orang yang bantah Allah dan Rasul. Siapa yang bantah Allah dan Rasul? Orang yang bantah pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf. Kan? Dan kita pun tuan-tuan kadang-kadang kena faham juga. Kan? Setengah kita ni, saya tak faham. Tuan-tuan pun mungkin faham lah. Dia buat mebah, ugut tak mau main semayang. Semayang ni untuk siapa? Kalau tanya kami tak mau main semayang, kami tak mau main semayang.
La ilaha illallah. Kalau hampa tak mau mai sembahyang, kami nak buat apa? Kita suruh dia mai sembahyang, dia tak mau. Tu imam duk habaq tiap-tiap Jumaat, mailah kuliah, mailah ceramah, orang tak mau mai. Tuhan nanti akan buh tu imam. Dah. Wa ma 'alaika illa balagh. Tugas Nabi tu sampai. Kalau orang tak mau mai sembahyang, kita bersalah tak? Tak. Mereka kalau kita mai tu imam tutup. Orang telefon ni pasal tak buka. Sembahyang di rumah, malah aku segan. Ni tak larat. Kita mari sembahyang ni kerana kita nak mai. Lepas tu kita tak mau mai, tak payah duk. Macam anak-anak kita mebal kan. Dia kata dia tak mau makan kalau tak mau pergi sekolah. Tak apa. Tak mau makan. Yang lapang. Tuan-tuan, kita ada akal, Tuhan suruh gunalah akal sebaiknya. Cuma kita nak habaq macam tu ya. Ahli sunnah dalam benda-benda yang ma'ruf kita taat penuh pada ulil amri. Sama ada fima ahibba wa kariha. Nabi kata sama ada benda yang kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Wallahu a'lam. Kata Imam Ibnu Uyainah, dia kata apa? Dia kata hadis ini sangat ajwad. Ada orang nama ajwad. Ajwad ni apa? Sangat pemurah. Ajwad. Sangat pemurah. Ia berlaku pada hari kiamat. Kata Ibnu Uyainah, dia berlaku pada hari kiamat. Yang Tuhan kata as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu apa? Puasa itu untuk aku. Dia berlaku pada hari kiamat. Yang Tuhan akan balas ni, kes ni di mana? Kes ni berlaku di padang mahsyar. Itu pandangan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Dia kata berlaku di hari kiamat. Cuma dia kata apa? Dia kata apabila manusia ni diqisas. Kan Nabi kata dia mari, lepas tu ada orang mari tuntut dekat dia, bayar dengan semayang dia, bayar dengan sedekah dia, bayar dengan zakat dia. Yang Tuhan tak sentuh dan Tuhan tak kacau, puasa. Itu maksud illa sum. Dapat atau tidak? Tuhan kata semua amalan dia untuk orang yang buat kecuali puasa. Sebab itu puasa tak boleh bayar orang lain. Pasal puasa bukan untuk dia. Puasa bukan milik dia. Puasa kita milik siapa? Milik Tuhan. Dan Tuhan tidak akan sentuh dan tidak akan ambil pahala puasa kita untuk pi bayar apa yang kita pi tebus. Puasa li untuk dia. Sangat hebat. Maknanya apa? Sehingga kata Imam Ibnu Uyainah, kalau habis segala pahala dia, tebus apa yang dia buat dekat orang, apa benda yang dia tak selesai dekat orang, apa benda yang dia berhutang kepada orang, hanya berbaki kepada dia. Kata Imam Ibnu Uyainah, yang berbaki kepada dia apa? Pahala puasa. Tinggal puasa ya. Puasa tak kacau. Tu pun kalau ada puasa lah. Kalau tak puasa, cerah. Pasal itu hadis ini kempen untuk kita memperbanyakkan puasa. Kerana puasa fixed deposit, tak dikacau, simpanan tetap. Kemudian kata Imam Ibnu Uyainah, fayatahammalullahu an. Tuhan pun tengok yang tinggal puasa. Tuhan bertolak ansur dengan puasa. Tuhan balas. Satu balasan yang tak ada had. Akhirnya apa? Puasa itu memasukkan dia ke dalam syurga. Apa dia masuk syurga? Hanya berbekalkan bekalan puasa. Itu apa yang Imam Ibnu Uyainah faham. Itu apa yang Imam Ibnu Uyainah faham. Dia faham apa? Dia faham kata Tuhan tak ambil puasa itu untuk bayar dekat orang, Tuhan simpan dan Tuhan tengok puasa itu, dia tebus dan kawan tu masuk ke dalam syurga kerana pahala puasa yang ada pada dia. Cuma tuan-tuan, saya nak sebut sikit. Ini ingatan untuk saya dan kita semua. Al-Ghazali pun antara orang yang, Imam Al-Ghazali antara orang yang sangat stres benda ni, sangat tekankan benda ni.
Puasa semua orang boleh buat, hatta orang bukan Islam. Pasal itu satu orang alim besar, sehingga gelar dia apa? Sultanul Ulama. Sultan segala ulama. Dia adalah sultan segala ulama. Nama apa? Tuan-tuan kenal tak? Orang yang mendapat gelaran Sultanul Ulama. Sultan para ulama. Sultan para ulama. Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Sangat hebat. Dia menulis satu kitab Maqasid. Maqasid. Hikmah, rahsia di sebalik ibadat puasa. Saya nak habaq apa? Saya nak habaq macam ni tuan-tuan. Puasa ni, apa yang Tuhan nak? Kalaulah tuan-tuan hanya setakat saya, kita semua ni, tuan-tuan dan saya ni, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan ni. Kalaulah setakat kita faham puasa tu, Tuhan nak kita tak makan, tak minum, sangat tidak tepat. Tuhan tak heran pun kita tak makan dengan minum ni. Ada ramai orang yang tak puasa tapi dia tak makan. Kita jangan besar, jangan rasa, oi sakan aku ni, tak makan ni, tak puasa. Kalau rasa besar tak makan, tak minum, tak ada nilai di sisi Tuhan. Pasal tak makan, tak minum ini, itu bukan tujuan puasa. Kalau sekadar tak makan, tak minum tuan-tuan, saya nak habaq benda biasa. Syria sekarang ni, Syria tak payah pergi Syria jauh, Rohingya. Cuba tanya kat dia, berapa lama lah tak makan? Kalau nak kira takat tak makan, tak minum, sakan mereka daripada kita. Pasal itu kalau tak ni tuan-tuan, kalaulah puasa itu hanya sekadar tuntutan tak makan, tak puasa, hebatlah orang yang diet. Tuan-tuan tahu orang diet ni, kalau kita tengok dia, bukan siang saja tak makan. Kita puasa siang dia tak makan, malam tibai sampai kita tengok, bela apa ni? Tibai tu sampai kita naik tersandak. Tapi orang diet, dia buat kerana diet, bukan kerana Tuhan. Dia boleh buat lebih pada tu. Orang diet, dia kan diet siang, malam pun dia tak makan. Minum air kosong, makan sikit, makan buah sikit, minum susu sikit, tidur. Exercise. Itu orang diet. Tuan-tuan, hebatnya puasa bukan kerana tak makan dan tak minum. Pasal itu kita jangan, tuan-tuan, ramai orang dia boleh dah tak makan tak minum. Pasal itu orang duk pelik. Ramai orang boleh puasa tapi tak ramai boleh sembahyang. Tak payah pelik. Pasal puasa ni senang. Puasa tinggal. Sembahyang pasal apa payah? Mayang buat dengan tinggal mana payah? Buatlah payah. Mayang kita kena mangkir buat. Puasa duduk boleh puasa. Tambah kalau hak jenis dulu geng-geng kaki tidur. Dia kata setahun pun tak apa. Pasal itu tidak hebat orang puasa jika sekadar tahan makan dan minum. Tetapi Tuhan menyebut, pasal itu kalau satu orang dia boleh tahan makan minum tapi mulut dia sama naik saja, perangai dia, makan dia tak makan, minum dia tak minum, rasuah tibai sama, duit orang pun tibai sama, tak kira halal haram tibai. Bagus balik orang yang makan tu. Dia makan tapi hak rasuah dia tak makan. Satu orang dia boleh puasa. Dia boleh puasa dari makan dan minum, tapi dia tak boleh puasa daripada rasuah. Satu orang dia boleh, dia kata aku ni tak makan, tak minum tak apa, tapi bagi aku mengumpat dia. Aku kalau boleh kata ke orang tak makan tak apa, kenyang lah. Ada.
Tapi dia kata kalau boleh makan, minum pun tak boleh mengumpat, aku jadi ketak dada. Pasal tu puasa, tuan-tuan kena tahu maksud yang Tuhan nak daripada puasa itu, la'allakum tattaqun. Sebab itu Nabi kata kam min sa'im, betapa ramainya orang yang berpuasa, dia tidaklah mendapat apa-apa di sisi Tuhan. Kalau tuan-tuan rasa puasa itu rutin mangkit, kemudian tak makan, malam makan, esok macam tu, ia bukanlah tujuan puasa. Tuhan bukan nak kita kurus. Tuhan bukan nak itu. Tuhan kata la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu dia mendidik kita disiplin, dia mendidik kita tawaduk, dia mendidik apa? Yang paling hebat puasa ni, dia mendidik ikhlas. Jadi kalau satu orang rajin puasa, kuat puasa, tapi perangai huduh, akhlak buruk, cakap tak jaga, lepas tu dia punya urusan dengan orang pun tak, dia ni puasa ya banyak, macam kita kata dia ni semayang ya, tapi murung sama naik ya dengan orang tak semayang, artinya nothing ya. Tak ada guna. Sebab itu apabila Allah menyebut tentang salat, Allah menyebut tentang salat, Allah kata apa? Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha, dia mencegah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan Quran kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan jahat. Tuan-tuan tengok satu orang rajin semayang, bukan serta hak wajib, hak sunat. Allahu akbar. Macam mana kata Ibnu Abbas, aku pi tengok Khawarij. Ibnu Abbas kata aku tengok Khawarij. Tuan-tuan baca tak? Ibnu Abbas kata aku pi tengok Khawarij. Khawarij ni tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Tuan-tuan dengar tak Nabi kata apa dekat Khawarij ni? Khawarij anjing neraka. Kilabun nar. Dog hell. Anjing neraka. Tuan-tuan tahu Ibnu Abbas kata bila dia tengok anjing neraka ni, Khawarij ni, tuan-tuan tahu Ibnu Abbas kata apa? Dai anjing neraka ni, dai Khawarij ni berbekah kerana sujud. Ni nak bekah ni berapa kali kena sujud? Kalau takat 5 kali bukan kata bekah. Makna Ibnu Abbas kata aku tengok dai dia bekah, kesan sujud, lekuk sujud. Mata ni lebam. Lebam pasal apa? Ada tanda lebam. Teriak menangis. Nabi kata kalau hampa dengar Khawarij anjing neraka ni baca Quran, banding dengan hampa tu sahabatlah, rasa lekeh sangat. Tuan-tuan nampak artinya apa? Pasal tu Nabi kata apa? Mereka baca Al-Quran tidak keluar daripada kerong. Maksudnya benda tu nothing, tak ada kesan, tak ada apa? Tak ada kesan. Sebab itu puasa ni kita akan sebut sekali lagi apa yang Tuhan nak daripada puasa. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan sikit kepada azan. Bismillah. Tuan-tuan, bagi mereka yang berpuasa, ingat Allah nak yang pertama takwa. Ciri orang bertakwa bukan tak makan, bukan tak minum. Tuan-tuan biasa jumpa Syami Buddha ni, depa ni kalau ikut ajaran Buddha lah, dia ada jalan menuju maqam. Buddha kenal Buddha ni, kita perkenal sikit Buddha ni. Nama dia Gautama Buddha. Gautama Buddha ni wallahu a'lam lah, katanya Hindu. Gautama Buddha ni katanya Hindu. Asal dia raja, pemerintah. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita Shaolin kan, cerita-cerita ni, tuan-tuan nampak lah. Bila tenggelam dalam dunia,
terlalu hanyut, dia mai nak bertaubat. Sikit-sikit lah kita pun tahu kan, dengar-dengar lagu tu je, dia nak bertaubat. So dia buatlah jalan untuk menuju taubat ni. Pasal tu tengok dia buat apa? Bertafakkur. Dan di antara cara nak cuci dosa ni, nak buang segala-galanya ni, melalui tinggal makan minum. Saya nak habangnya kalau kita nak banding mereka, kuat tau mereka bab-bab tak makan tak minum. Pasal tu tuan-tuan tengok, Tok Sami ni jaranglah kita jumpa yang gemuk. Kurus mereka ni. Yang gemuk ni mungkin Tok Sami yang kecoh. Kan? Gemuk. Kurus. Pasal dia nak pergi ke Tuhan ni, dia tak boleh makan banyak. Dia kena banyak bertafakur, banyak ni. Bermeditasi apa semua ni, merenung, nak sampai makan. Saya nak habangnya, puasa dia nak takwa. Takwa dia nak apa? Dia nak sabar. Jadi orang rajin puasa, orang rajin puasa, nombor satu dia yang paling kuat sabar. Tapi kalau rajin puasa, tanya bini dia, hang duk masak tak di rumah? Jarang awak laki aku ni, aku pun tak tahu. Idak puasa. Hari ni puasa. Tanya tadi nak makan apa? Dia tahu dia puasa. Puasa. Sampai tak tahu dah geh tu bila kali terakhir tukar. Tu dia. Tiba-tiba laki dia pun balik. Laki dia balik. Laki dia tak bawa kunci. Dia duduk sembang di dapur. Dalam duduk cerita kata laki dia kuat puasa. Ni cerita rekaan. Abang siap-siap muhung tapi dengar khusyuk pelik Tu bila orang baca hadis palsu meleleh yak liok. Orang baca hadis sahih mengantu. Laki dia tak bawa kunci. Nak abang nak cerita kan. Tendang pintu. Pecah. Pang. Apa dia tu? Laki dia balik. Ni, tak dengar orang panggil. Kita pun balik. Dia duk habang laki dia ni kuat puasa. Tuan-tuan dapat mesej. Yang penting drama ni mesej dia. Jalan cerita tak apa. Jadi kalau kita rajin puasa tapi puasa itu tak mendidik kita sabar. Ni Al-Ghazali bawa ada hadis. Kita baca tengok muka surat 79. Tengok muka surat 79. Tuan-tuan orang puasa. Inna saum junnah. Puasa itu perisai. Perisai ni. Kan bila orang nak tetak kita perang, kita perisai tepi. Fa idza kana ahadukum sha'im, apabila satu orang tu puasa, fala yarfus wala yafsuq wala yajhal, dia jangan duk mencarut, dia jangan duk marah, dia jangan duk maki, dia jangan cakap kotor. Kalau orang kata dekat dia, fa inimru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang mai maki kat dia, kalau ada orang mai kata dekat dia, inni saim. Ini orang puasa. Sabar kuat. Pasal tu bila tuan-tuan puasa, Tuhan nak apa? Tuhan nak tuan-tuan sabar. Tuan-tuan nak sabar. Ini ustaz lambat jawab kuliah ada tak ada, mengamuk. Tak kata puasa. Kan? Tak angkat telefon 2-3. Apa orang telefon tak angkat ni? Pergi ke mana? Kata rajin puasa. Takkan orang puasa macam ni? Puasa. Kita nak tengok kesan puasa. Dia kata apa? Kalau orang maki dia, orang maki lah ni jenis nek maki yang bawa kereta apa semua, nak maki, kira nak maki. Inni saim. Dia kata bukan, aku tak boleh maki hang balik. Lebih pada tu aku duk maki lah. Cuma hari ni hang bernasib baik pasal aku puasa. Kalau tidak, kecil dah aku duk nampak ni. Halus duk nampak kecil ni. Jangan main-main tuan-tuan. Kita bukan tak berani, tapi kita tahu Tuhan tak. Nabi kata laisa syadid. Kadang-kadang yang tunjuk jaguh tu bukan tahu mana pun. Kan? Bawa keluar saja parang. Bukan tahu mana pun. Parang tu dua ada antesa tapi guna dak. Gitulah.
Nabi kata laisa syadid dalam hadis Bukhari. Laisa syadid bisur'ah. Pasal itu kita cool, kita relax, kita tak naik angin melompat tak kata wahala. Nabi kata laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat tu bukan kuat bertumbuk. Kita nak ukur satu orang tu kuat tak kuat bukan dengan bertumbuk. Tapi Nabi yang kata, definisi Nabi, orang yang kuat itu yamliku nafsah indal ghadab. Dia boleh kontrol waktu dia marah. Kamu nak tengok orang yang kuat, gagah perkasa ni, kemah ni, dia boleh kontrol waktu dia marah. Ni Nabi yang takrif, Nabi yang bagi ni, perkataan Nabi. Pasal itu dia sabar banyak. Okey, itu satu. Yang kedua, orang yang puasa dia ikhlas. Pasal apa? Puasa ni tuan-tuan, tahu sabar dia macam mana? Sabar dia kuat. Bila dia sabar kuat, dia pergi kepada ikhlas. Semayang, segala maneka amalan-amalan lain semua orang tahu. Orang tahu tak kata tuan-tuan mayang maghrib? Tahu. Tapi orang tahu tak tuan-tuan puasa hari ni? Tak tahu, melainkan tuan-tuan habaq. Mayang ni kadang-kadang kita tak habang tapi orang tahu. Dia tadi aku jumpa mak masjid, nanti dia mayang lohok. Jam kita. Benda lain pasal tu ada satu orang tanya, dia kata sedekah ni ustaz boleh bagi habaq ke orang tak? Quran sebut kadang-kadang kita boleh habaq, kadang-kadang kita tak habaq. Kan? Ada hadis Nabi puji orang yang habaq sedekah. Tapi puasa ni kita dengan Tuhan ni ikhlas tuan-tuan pasal apa? Ni saya nak habaq ke tuan-tuan? Dah lah orang tak tahu kita puasa. Orang pun tak tahu kita ni puasa betul ke tak. Kalau nak mengecoh sangat mudah. Mayang payah pasal apa? Pasal orang boleh pergi tengok, kena rokok, kena sujud. Puasa orang nak tengok tahu mana? Mai aku nak dengar perut hang bunyi kerok. Pasal orang puasa ni dia ni kadang-kadang orang yang letih sangat tu tak puasa. Tuan-tuan perasan, kalau dia tu letih pelik, dia tak puasa. Pasal orang puasa tak letih teruk macam tu. Puasa ni tuan-tuan beli nasi ganja, teh air, pi lan jamban, tiba cerah, keluar mai hangat ni. Kain mulut-mulut apa bau dalca dengan teh air. Tapi pasal apa yang tuan-tuan tak makan? Walaupun kita ni tuan-tuan payah, paling payah sekali, saya pun termasuk paling payah sekali nak buat baik masa sorang-sorang. Depan orang mudahlah pasal orang duk tengok. Ni masa kita sorang-sorang bersendirian ni, kita dengan Tuhan, oh payah. Tapi puasa satu-satunya amalan yang depan orang pun kita sama, belakang orang pun kita. Depan orang pun tak makan, kita sorang-sorang pun tak makan. Sakan puasa. Yang lain payah. Sebab itu dia sangat ikhlas. Kata para ulama, seseorang nak menipu, seseorang nak makan, seseorang nak apa? Nak berlakon, sangat boleh, kerana tidak ada orang yang boleh tahu, hanya Tuhan. Tapi bila betul-betul dia jaga, betul dia buat kerana Tuhan. Tuan duduk dalam rumah boleh tuan makan? Boleh. Sebab tak makan, Tuhan tahu. Artinya puasa memang betul-betul asyamu li. Kau tuan nak bohong boleh? Man, duk dengar semua orang puasa. Takkan aku tak puasa. Orang dia puasa ni. Alhamdulillah puasa. Okey. Bukan payah dengar lepas ni ceramah. Esok I come jam. Orang mesti tanya, puasa ni? Dia nak abang tak puasa, semalam dengar dah ceramah tak sanggup. Tak apa, mohong bukan payah. Abang yang puasa. Puasa, alhamdulillah puasa. Malam dengar rasa semangat puasa. Nak tahu tak tahu tanya bini dia. Puasa apa balik-balik subuh kopi 2 cawan lah. Itu dia dengan Tuhan lah. Kita pun tak ada masalah, dia nak mohong kita apa, tahu apa. Kan? Okey, itu saya nak abang. Kemudian kata para ulama, kehebatan puasa ini seperti mana kata Ibn Rajab
seperti mana yang dia sumpulkan Ibnu Rajab. Tuan-tuan, ni satu yang menarik sikit kita nak sebut. Teringat kisah Talut dengan Jalut. Talut dengan Jalut. Quran cerita kisah Talut ni, kalau boleh tuan-tuan tengok dalam Al-Baqarah. Ada Al-Baqarah. Kita pernah tafsir di Masjid Sayap. Peperangan di antara Talut dengan Jalut. Ayat 249. Yang jahat Jalut, yang baik Talut. Talut ni, ni kita kena cerita lah sikit. Tidak tuan-tuan tak dapat dia punya latar belakang dia. Talut ni, dia orang biasa. Tuhan angkat dia. Jadi kaum dia payah nak boleh dengar cakap dia ni, pasal dia ni lekeh. Tak boleh terima dia sebagai ketua. Tuan-tuan, dia nak train tentera dia, nak pergi perang dengan Jalut yang jahat ni. Dia nak train tentera dia bagi istiqamah, bagi kemah, bagi ikhlas, bagi taat ni. Tahu dia buat apa? Quran cerita. Falamma fasala Talut bil junud qal, ketika mana Talut keluar membawa tenteranya. Tahu dia guna style apa? Cara apa? Puasa. Tengok. Dia kata kat tentera dia, innallaha mubtaliikum binahar. Sat lagi ni kita akan lalu satu sungai tau. Aku perintahkan siapa pun jangan minum daripada sungai. Puasa. Dia kata, faman syariba minhu, siapa yang minum falaisa minni, dia bukan daripada tentera aku. Dia nak teh orang, dia nak teh geng dia, nak teh tentera dia, dia test dengan puasa. Tuhan nak uji kita, dia uji dengan puasa. Pasal apa? Tuan-tuan, mereka berjalan punya jauh, dahaga, ada sungai, tak minum. Kemudian mereka lalu. Talut kata, yang tak minum saja daripada kalangan aku yang akan ikut aku berperang. Tuan-tuan, apa yang jadi? Bila sampai kepada sungai tersebut, majoriti minum. Pasal itu kita perhati, ramai juga yang tak boleh patuh pada arahan Allah dan Rasul. Ujian mereka apa dia? Ayang ya. Bukan lalu-lalu ketui mah. Talut kata, sagi hampa lalu ni ada ketui mah, hampa jangan duk kutip nah. Ayam saja. Hampa jangan minum. Nak minta satu je, jangan minum. Tang tu, sehari ke depan tu kita minum lah. Tang tu jangan minum. Pecah. Tengok. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Sesungguhnya puasa adalah milik Allah. Tidak ada orang yang boleh merampas pahala puasa. Pahala puasa akan kekal bersama pemiliknya. Itu kata Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Siapa dia ni? Dia yang syarah hadis 40 An-Nawawi, dan dia bagi cukup jadi 50. Kitab dia yang terkenal banyaklah, antaranya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia sebut dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata tak ada siapa boleh rampas pahala puasa. Puasa itu milik Allah, pahalanya kekal. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita dalam perbincangan malam ini secara ringkas dapat mendengar kelebihan, keutamaan dan maksud kepada puasa. Jika sekadar puasa itu kita tak makan, tak minum, dia belum mencapai takwa. Tapi bila kita puasa, kita nak sabar, kita nak ikhlas, kita nak jujur, kita nak disiplin. Tengok orang puasa. Orang puasa dia ada time makan sok, dia bukan boleh makan ikut dan. Tu disiplin tu, Tuhan nak ajak disiplin melalui puasa. Makan sok time dia sekian daripada sekian, sahur sekian sampai sekian. Dan hampa kena makan. Dan Tuhan suruh lewatkan, jangan bagi sama dengan ahli kita. Disiplin. Kita nak manage time kita. Banyak kita fill time. Jam 13,000, 14,000. Janji pukul 6, mai pukul 8. Sebab itu satu orang guru dia kata apa?
Dia kata tak gunalah kita pakai jam hai. Jam hai jangan main. Tak gunalah pakai jam hai berbelah-belah ribu. Kalau jam tu tidak mendidik kita untuk on time. Baik kita pakai jam pasal malam. Berapa jam hang? RM15 minta korang dia bagi 10. Janji pukul 3 2.30 mai dah. Tapi selalunya yang pakai jam hai ni memang on time lah. Pasal apa? Pasal dia duit banyak. Macam mana dia duit banyak? Orang yang duit banyak ni sahih rajin. Sahih kerja elok lah. Kan? Tapi saya nak ceritanya itulah. Tuhan, lepas tu buka puasa boleh buka puasa ikut dan? Ketiga buka. Esok pukul 4. Tak boleh, dia ada time dia. Disiplin. Dan Nabi suruh cepat. Ada time dia. Ini satu disiplin. Jadi kalau orang tu rajin puasa, dialah orang yang paling berdisiplin. Tapi kalau dia rajin puasa, cincai, hala, balai, ikut dan, dia belum sampai maqam puasa yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati saya, merahmati tuan-tuan, memasukkan kita ke dalam kalangan orang-orang yang akan dipanggil daripada kepayahan. Tak payah banyak tuan-tuan. Dalam setahun tangkap Arafah, tangkap Ashura, tangkap apa lagi? Tasu'a, hari-hari putih, Isnin, Khamis. Tangkap tu sikit-sikit cukup lah. Tak payahlah sampai Nabi Daud sehari buka sehari tutup. Tak payahlah sampai. Boleh lah, bukan salah, boleh lah kan. Ini nak Nabi Daud tu kan. Try Nabi lain dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa saya, tersilap, terkasar, terkurang daripada kelemahan diri saya yang hina dina di sisi Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.